Cerita Dajjal ini cerita yang Nabi selalu cerita. Cerita yang bila Nabi cerita, para sahabat bagi perhatian, dengar betul-betul. Cerita yang bila Nabi sebut, para sahabat kata seumpama Nabi mencabut keluar jiwa mereka. Antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur, yang tidak mati, antaranya ialah Dajjal. Dan mata Dajjal bukan satu, mata dia dua. Dia satu orang yang Allah bagi umur dia panjang. Daripada zaman Nabi dia dah ada dah. Dah kena ikat dah, duk tunggu. Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Hadis ni kalau dengar cerita Dajjal, dia memang menyeramkan tuan-tuan. Takut sangat dengar. Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Seorang manusia yang sempurna tubuh badan dia, mata dia dua, hidung dia, mulut dia, telinga dua, tangan dua, jari dia 10. Manusia. Semua Nabi bercerita tentang Dajjal. Kata Nabi SAW, bermula daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh cerita kepada kaum dia tentang Dajjal. Dan selepas Nabi Nuh, semua Nabi cerita tentang Dajjal. Dia mai dalam keadaan lagu tu, kita tengok muka dia buruk. Kita tengok mata dia buta, ada tulis kafarah. Hak yang tak kerti baca pun Nabi kata tahu. Kata ada perkataan kaf, ada perkataan pa, ada perkataan ra. Ada huruf tu. Tahu. Tapi bila belah kanan dia tunjuk dekat tuan-tuan ada syurga, ada neraka. Belah kiri dia tunjuk kat tuan-tuan ada syurga. Dia panggil satu orang, mai sini. Orang tu duduk depan. Dia kata, hampa nak tengok tak aku ni aku Tuhan? Dia belah kawan tu depan tuan-tuan. Dia baling belah kanan, dia baling belah kiri. Dia panggil nama orang tadi tu bercantum. Dia tanya, hampa percaya tak aku Tuhan? Nabi SAW sebut, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Apa yang Dajjal buat? Dia akan mengaku dia Tuhan. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat manusia percaya dan yakin yang Dajjal ni betul-betul Tuhan, sehingga manusia tak kerti nak beza ini Tuhan betul ke bukan Tuhan. Pada ketika itu kata Nabi SAW, kamu kena ingat, Tuhan kamu bukan buta sebelah mata. Dajjal innahu a'war, mata dia buta satu. Dia akan memberi fitnah yang besar pada seluruh orang beriman satu dunia. Dia akan mengajak orang menyembah syaitan, orang menyembah dia tu. Dia mengaku Tuhan dan ajak manusia menyembah dia. Itu cabaran paling besar kita tuan-tuan sekalian, iaitu mempertahankan keimanan. Itu paling besar sekali 3 tahun sebelum Dajjal keluar, tahun pertama 1/3 hasil bumi akan kurang. Hujan kurang, tanaman kurang. Tahun kedua sebelum Dajjal turun, 2/3 hasil bumi akan kurang. Tanaman kurang, hujan kurang. Tahun ketiga sebelum Dajjal turun, akan hilang semua hasil bumi. Tak ada hujan, tak ada tanaman, tak ada binatang ternakan. Dalam hadis disebutkan akan mati binatang-binatang ternakan. Pada ketika itu Dajjal akan turun. Dajjal akan pergi ke semua kawasan. Dia pergi ke satu kampung, dia tanya, kamu beriman ataupun tidak? Bila mereka kata kami beriman dengan Dajjal, dia akan turunkan hujan, dia akan hidupkan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Sampai tahap tu fitnah dia. Dia akan pergi ke satu kampung, nampak subur. Dajjal akan tanya, kamu beriman ataupun tidak? Mereka kata tak, kami tak beriman dengan kau. Dia akan hentikan hujan. Dia akan jadikan tanah di kawasan itu semua kering kontang, tak ada tumbuhan. Dia akan seru hasil-hasil bumi yang duduk kat tanah tu semua ikut dia. Dia bila mai Dajjal tu terbang bersama-sama dengan dia di kanan dan kiri selain daripada neraka dan syurga. Terbang dengan dia, roti-roti, makanan-makanan terbang. Dia jadi lagu macam cerita X-Men. Ni hadis ni, bukan reka. X-Men ambil daripada benda-benda lagu ni lah. Mereka baca kitab-kitab Taurat. Sebab apa? Setiap Nabi, setiap zaman akan cerita pasal Dajjal. Cerita ni ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dajjal tu bila dia berjalan tu, dia angkat bawa dengan dia makanan. Dia pergi kawasan yang lain pula, dia kata, hampa percaya tak aku Tuhan? Apa bukti dia? Aku bawa roti untuk hampa untuk hilang kelaparan. Hang memang Tuhan. Dia panggil roti untuk duduk dengan mereka. Makan mereka semua kenyang. Mereka tak tahu yang tu neraka untuk mereka.
Dia akan pergi kepada seorang lelaki. Lalu Dajjal akan kata kepada lelaki itu, kalau aku boleh hidupkan bapa engkau, kalau aku boleh hidupkan pakcik engkau yang dah mati, adakah engkau percaya aku Tuhan? Lelaki itu akan kata, aku percaya. Lalu Dajjal akan hidupkan bapa dia, Dajjal akan hidupkan pakcik dia. Dia bukan hidupkan betul-betul, dia jadikan jin berupa jadi bapa dia, berupa jadi pakcik dia, datang depan dia. Lelaki itu kata, aku beriman engkau adalah Tuhan. Subhanallah, besar tu fitnah Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga daripada Abdullah bin Umar, kata Nabi SAW, apabila Dajjal keluar, lelaki akan ikat kaki isteri mereka, ikat kaki keluarga perempuan mereka, sebab ramai orang ikut Dajjal. Besar tu fitnah dia. Nabi SAW sebut, dia akan bawakan dua lembah, satu lembah daripada api, satu lembah daripada air. Sesiapa yang masuk dalam api Dajjal, dia masuk dalam syurga Allah. Sesiapa yang masuk dalam air Dajjal, dia terpedaya, dia masuk neraka Allah. Ini fitnah yang cukup besar. Besar tak besar cerita Dajjal, setiap kali dalam salat Nabi akan minta doa lindung daripada Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada azab neraka, minta lindung daripada fitnah hidup dan mati, minta lindung daripada Dajjal.